Siapa sih suka makan makanan dalam tin? Kacang tanah ke ataupun kari, ada ayam, ada daging, semua benda tu. Yes. As long as dalam tin. Yang ni kemungkinan yang korang akan hadap. Kalau consume untuk long term. Memang ada kajian proses meat yang letak dalam tu ayam ke daging merah sekalipun, try bayangkan korang. Berdasarkan kajian di bawah, proses meat dikategorikan sebagai carcinogenic pada human. Berdasarkan International Agency Research on Cancer. Try bayangkan 50 gram konsum hari-hari meningkatkan risiko colorectal cancer sebanyak 18%. Agak besar tu. Ini makanan dalam tin. Yang kedua, makanan dalam tin kalau hampa perasan, dalam tu dia ada letak lining BPA. Lining BPA tu, BPA stand for bisphenol A. Bisphenol A ni adalah satu bahan kimia yang ada sifat macam estrogen tetapi weak. Tetapi walaupun weak, ada kajian mengatakan dia boleh aktif kanser yang estrogen dependent mass. Contoh breast cancer, contoh endometrial cancer. Untuk lelaki, prostate cancer. So hati-hati makan makanan yang ada dalam tin. Yang ketiga, problem makanan dalam tin ni adalah garam. Yes, high sodium content. Kalau tinggi garam ni, tujuan untuk apa letak dalam tin? Antara preserve. Garam kan preservatif. So, dia letak garam yang tinggi dalam makanan dalam tin supaya makanan tu tahan lama. Kita pula pergi makan, pergi rebus makan terus. Makanan yang tinggi dengan garam, sodium ini memang ada kajian. Bila apa tengok, ni perut kita. Mucosal membrane kita bagi. Dekat mucosa ni, dia ada lapisan mucus. Try bayangkan, garam ini akan menyebabkan mucus ini berkurang. Mucus ni, tujuan Tuhan jadikan mucus pada perut ni adalah untuk melindungi sel perut mucosa daripada hakisan gastrik perut ataupun jus asid perut. Jus asid perut ni bila radang, bila dia menghakis perut lama kelamaan tu jadi gastrik tu. Tu yang meningkatkan risiko kanser perut. Try bayangkan kalau mucus ni berkurang. Ya, itulah punca makanan yang bergaram meningkatkan risiko gastrik cancer. Contohlah kan. Aku pun makan makanan yang betin. Mohonglah tak makan. Cumanya kena hati-hati sebab makanan betin ni walaupun dia bukan fresh, dia preserved. And salah satu lupa lagi nak beritahu. Makanan betin selalunya ada kuman, kita bagi kuman tu Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, gambar kat atas ni, dia cukup suka duduk dalam tin. Bahaya tak bahaya kuman ni? Mau tak bahaya? Bila hampa makan makanan dalam tin yang tak well cook, bila dia masuk dalam badan, dia masuk dalam darah, dia akan aktifkan, dia akan serang sel saraf korang. Sebab kuman ini dihasilkan neurotoxin, toksin terhadap saraf. Apa jadi kalau Clostridium masuk dalam badan? Paralyzed. Try bayangkan kalau dia paralyzed otot dada. Hang tak boleh bernafas. Boleh menyebabkan kematian. So, makanan dalam tin ni, yes, memang walaupun makanan tu bukan fresh, tetapi boleh makan, cuma jangan kerap. Itu sahaja. Dan makanan dalam tin tu tinggi dengan nitrates ataupun nitrate. Nitrate ini problem ni, bila kamu makan, masuk dalam perut, tak badan korang boleh convert nitrate ni kepada nitrosamin. Nitrosamin itulah benda bahan kimia yang boleh merubah struktur DNA kita. Kita panggil DNA acylation. DNA acylation tu apa? Dialah yang akan merosakkan DNA struktur korang. DNA kalau rosak apa jadi? Increase risiko kanser. Tu yang bahayanya, nitrate dan nitrate. Banyak dalam makanan betin sebenarnya.